Oh ya, saya ingatkan. Tolong pastikan pada badan daging anak tidak ada kotoran seperti habuk dan sebagainya. Ini kerana daging anak merupakan daging yang putih dan cantik dan mulus. Betul? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Arnab Pedaging. Alhamdulillah, pada minggu ini kita telah pun memasuki ke episod yang ke-15. Okey, pada minggu ini kita berehat dulu dengan kerja-kerja pembuatan sangkar dan juga kerja-kerja di ladang. Hari ini saya akan berkongsi tentang daging arnab. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua mereka yang terus menyokong channel Arnab Pedaging, terutamanya 1050 subscribers kita yang telah subscribe di channel ini. Jutaan terima kasih dan teruskan menyokong dan sebarkan kebaikan kepada rakan-rakan anda. Sebelum itu, jom tengok intro dulu, okey? Mari kita. Okey guys, pada hari ini saya akan berkongsi tentang cara membungkus daging arnab dengan cara yang baik demi menjaga mutu dan kualiti daging arnab ini. Okey, kenapa hal ini saya terfikir untuk berkongsi dengan rakan-rakan pada minggu ini? Ianya tercetus apabila salah seorang pembeli kita yang datang membeli untuk menghasilkan produk. Beliau menghasilkan produk arnab perap. Arnab perap lah yang sekarang alhamdulillah nampaknya agak hot di seluruh Malaysia dengan beberapa pengeluar. Saya bersyukur sangat dan saya sangat sokong kalian untuk menghasilkan produk arnab perap yang lebih banyak agar semua rakyat Malaysia dapat menikmati arnab perap anda. Okey, kita teruskan. Kenapa? Sebab saya merupakan seorang penternak dan juga kita merupakan penjual lah, supplier, dan juga kita membekalkan ke restoran-restoran. Setiap kali apabila kita hantar ke mana-mana pembeli ataupun pembekal, bukan pembekal lah, restoran lah, restoran, kita akan pastikan kualiti daging arnab yang sampai kepada mereka sama. Okey, sebenarnya guide yang saya nak kongsikan pada hari ini ianya bukanlah wajib ataupun compulsory, tapi sekiranya rakan-rakan mengikutinya, insya-Allah pembeli akan lebih mudah dan sukalah beli dengan anda. Itu bukanlah satu jaminan, tapi insya-Allah. Okey, apa masalahnya? Okey, bila dia datang beli kepada saya ni, antara rungutan yang kita sering dengar adalah, okey ya, saya buka ni ke dalam sikit. Di bahagian dalam daging arnab ni selalunya terdapat di bahagian belakang terdapatnya saluran najis arnab. Itu yang pertama. Yang kedua, di bahagian tengah-tengah ni, tak apa, nanti kalau perlu saya rakam untuk bahagian zoom. Tengah ni terdapat buah dan hati arnab. Dan lebih menyedihkan kalau di bahagian dalam sini, iaitu dalam rusuk dalam ni ada jantung dan juga paru. Okey, biasanya di Malaysia kita standardkan, dan kami ramai yang bersetuju untuk menjual daging arnab tanpa kepala, iaitu headless dan organless. Kenapa? Okey, disebabkan kita nak memastikan kepada pelanggan kita dapat seekor arnab dengan 1 kilo yang bersih. Sekejap, saya lap tangan dulu, basah. Okey, 1 kilo bersih untuk memudahkan mereka membuat produk ataupun apa-apa hasilan daging arnab yang akan datang seperti arnab perap, sate dan sebagainya. Jadi dapat 1 kilo tu betul-betul 1 kilo. Kalau 1.2 kilo, 1.2 kilo. Dan jangan risau, tentang organ arnab ada pembeli khasnya. Begitu juga dengan bahagian kepala arnab. Jadi, apa yang perlu dilakukan pada pembungkusan kita pastikan tak ada kepala dan tak ada organ dalaman. Dan paling saya pun pening kepala adalah tolong pastikan jangan ada salur najis di bahagian
tongkeng arnab. Okey? Alright. Jadi itu merupakan standard kualiti yang sekarang ramai penternak gunakan. Tidak menjadi kesalahan sekiranya mereka membungkus dalam bentuk potong, chop rabbit meat, ataupun ada setengah istilah Melayunya cincang, ataupun boneless. Sebenarnya itu untuk pasaran yang berbeza. Apa yang kita kongsikan hari ini adalah untuk pasaran whole carcass. Okey? Whole carcass bermaksud seluruh arnab bertulang. Okey, dapat nak? Sebab video hari ni kita buat ringkas je, kongsi. Jadi pastikan tiada kepala, tiada organ dan paling penting tak ada salur tahi. Okey, kenapa benda ni penting? Ini untuk memastikan antara penternak dengan penternak untuk melakukan jualan lebih mudah dan terjamin. Bayangkan kita sebagai pembeli ataupun kita adalah pengeluar hasilan daging arnab seperti arnab perap dan juga mungkin nak buat apa, arnab percik. Boleh? Tak ada masalah. Sekali kita dapat beli daging, Allahu Akbar, dalam ada organ, dalam ada kotoran arnab. Sebab apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah benar-benar berlaku dan antara rungutan pembeli yang datang kepada kita. Alhamdulillah, setakat ni kita dapatkan daging arnab daripada penternak-penternak yang kita kenali. Kita akan pastikan mereka mengikuti spek ini demi memudahkan pembeli kita akan datang untuk menghasilkan produk hasilan daging arnab. Okey guys, itu tentang spek. Dan sekarang saya akan bonus. Kita tunjuk cara bungkus yang baik. Okey? Okey, ini merupakan sejenis plastik yang tahan sejuk beku. Kenapa? Sekiranya rakan-rakan gunakan plastik yang tidak tahan sejuk beku, akan menyebabkan koyak ataupun pecah. Rakan-rakan tahu selepas kita proses daging arnab, kita akan masukkan ke dalam peti sejuk beku. Tapi masalahnya sekiranya kita gunakan plastik yang kurang berkualiti ataupun tidak menepati ciri-ciri kualiti untuk sejuk beku, ia akan menyebabkan kerosakan plastik dan merosakkan daging arnab kita. Kan rugi? Bela 3 bulan, 4 bulan, harvest tak boleh pakai. Sebab apa? Salah simpan. Okey, saya tunjuk hari ni. Okey, ini merupakan daging arnab yang siap diproses tanpa kepala, tanpa hati dan juga salur najis. Okey, kita masukkan. Okey. Oh ya, saya ingatkan. Tolong pastikan pada badan daging arnab tidak ada kotoran seperti habuk dan sebagainya. Ini kerana daging arnab merupakan daging yang putih dan cantik dan mulus. Betul? Okey, jadi kan nampak tak cantik kalau sekali ada daun kering ke, ada habuk pada singki ke. Pastikan tempat yang anda lakukan pemprosesan bersih dari segala kotoran. Okey, yalah kita nak makan, kita nak benda cantik kan, jadi kita jual ke orang pun kita buat benda yang sama. Jadi ada 2 cara ikatan, iaitu yang pertama boleh gunakan getah. Kita dah masukkan. Okey. Cara masukkan ni saya kongsikan, jangan terlalu tekan sehingga membulat daging arnab tu. Nanti tak cantik bila kita nak pack dan display pada pembeli kita. Biarkan dia dalam bentuk sedikit petak. Alright. Getah. Yang ni kalau orang kata panggil simpul mamak je lah. Kan apa nama tu? Dekat kedai restoran mamak tu. Dia pegang getah, dia pusing. Dia ikat. Okey, buat sanggul. Siap. Ini satu cara. Dan cara yang kedua adalah, saya buka balik. Saya ada seekor daging arnab je untuk tunjukkan contoh pada hari ini. Okey, sekiranya ingin menggunakan cable tie, tak ada masalah. Tetapi pastikan apabila anda gunakan cable tie, alright, ditarik sampai habis. Dan ketika melakukan pengguntingan, pastikan bersih, gunting yang clean. Kenapa? Okey, keburukan ialah pakai cable tie ni, bila kita dalam ketika pengedaran, dia akan menghasilkan hasil yang tajam sebab kita potong. Kalau kita potong tak rapat, bila kita simpan, tajam ni kena daging lain yang kita susun banyak-banyak, kadang-kadang menghasilkan koyakan ataupun torehan pada pembungkusan lain. Okey, jadi saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan. Okey, untuk mereka yang menonton tapi tak subscribe lagi, jomlah subscribe dan cuba like, share kepada rakan-rakan agar semua orang dapat kebaikan tentang apa yang saya kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.